أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم اجعل قولي قولا مؤثرا في قلبي وقلوب الحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, dulu kini dan selamanya kita rafakkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini masih lagi Allah Taala memberi dan mengurniakan kepada kita nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita sebelum ini, maka dengan itu dapatlah kita bersama-sama berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka begitulah kaedah kita sebagai makhluk dan kita sebagai sesama manusia. Bila kita nak kepada seseorang ataupun memerlukan kepada pertolongan seseorang, lalu kita datang ke rumahnya dan kita bertemu dan bersembang dengannya seraya meminta dan mengemukakan pertolongan yang kita perlukan. Begitulah kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa berhajat dan sentiasa memerlukan kepada pertolongan dan rahmat Allah taala, maka lebih akrab, lebih kuat lagilah, lebih bersungguh lagi kita kena mencari dan kena rajin dan usaha datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala yang dinamakan masjid ini. Dihormati, dikasihi tuan pengurusi masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, para alim ulama dan asatizah, tuan-tuan dan puan-puan, juga sedang penonton live kita pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran merupakan sumber utama bagi kita sebagai umat Islam ataupun orang mukmin, maka sumber utamanya adalah Al-Quran. Maka Al-Quran meminta dan mengkhabarkan kepada kita dan menceritakan kepada kita berbagai benda dan bentuk dalam keadaan ayat yang berbeza-beza. Maka di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebut innallaha ma'as sabirin wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Taala itu bersama-sama dengan orang yang bersabar dan Allah Taala itu kasih sangat-sangat kepada orang yang muhsinin. Ayat-ayat seperti ini terlalu banyak dalam Al-Quran menggambar dan meminta supaya kita ini menjadi orang-orang yang baik, orang yang sentiasa mengekali dalam kebaikan. Cuma sekali-sekala apabila kita melakukan ataupun terbabas melakukan kejahatan dan dosa, maka bagi kita orang Islam, orang mukmin, cepat-cepat minta maaf, cepat-cepat beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati, dikasih sekalian, kita masih lagi membicara mengenai dengan dawaul qalbi, ubat bagi hati ataupun penawar bagi hati. Dan ubat kita yang ketiga pada malam ini ialah suhbatus salihin. Suhbatus salihin, iaitu kita bermusahabah ataupun kita berkawan. Kalau kita nak ambil gambaran mudah, sebagaimana para sahabat itu berkawan dengan Nabi, lalu digelarlah mereka itu sebagai sahabat. Kalau boleh kita hendaklah bersahabat, bersahabat dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik ini, sebagaimana para sahabat bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana ayat yang meminta supaya kita bersama-sama ataupun tergulung ataupun usaha untuk menjadikan orang yang baik-baik ini, orang yang muhsinin ini,
Sebagaimana yang saya sebut tadi, terlalu banyak dalam Al-Quran. Baik, kalaulah sekiranya kita nak terus jadi baik begitu, dia rasa ataupun saya rasa sukar dan payah sedikit. Kerana nafsu kita ini ialah, kebanyakan nafsu itu dipanggil dengan nafsu ammaratun bisu. Nafsu yang menyuruh kepada benda-benda yang tidak baik. Maka bagaimana cara, bagaimana jalan untuk kita nak menjadikan diri kita ini baik, bagaimana kita nak bersama-sama dengan orang yang baik, maka tidak ada jalan lain melainkan kita berkawan dengan mereka lah. Kita bersahabat dengan mereka. Kita bersaing dengan mereka. Moga-moga dengan itu, sebagaimana yang digambarkan oleh Nabi SAW sebagai membuat perumpamaan di antara orang yang berkawan dengan orang yang baik, kemudian perumpamaan orang yang berkawan dengan orang yang jahat. Lalu Nabi SAW menyebut perumpamaan orang yang berkawan dengan orang yang baik itu diibaratkan seperti kita berkawan dengan orang yang berjual ataupun meniaga minyak wangi. Walaupun kita tidak membeli dengannya kerana kita tidak ada duit, atau mungkin kita tidak setuju dengan wangiannya tu, ataupun banyak-banyak lagi kemungkinan, sekurang-kurangnya kita berbau wangi kerana kita mungkin duduk di kedai dia, mungkin bersalaman dengan tuan dia. Sebab tuan-tuan tengoklah orang yang berniaga minyak wangi kan, bila orang tu nak yang ni, dia ambil yang ni, jadi tangan dia tersentuh dengan yang tu. Kalau orang ni pula nak yang ni, dia ambil yang ni pula, jadi tersentuh 2, mungkin 10, 15 minyak wangi yang berada di tangan dia. Jadi kalau kita pergi berjumpa dengan dia dan bersalam dengan dia, sekurang-kurangnya tangan kita ini wangi, sekurang-kurangnya. Tapi kalau kita dapat membeli daripadanya, maka itu lagi wangilah kita, tuan-tuan. Dan kawan dengan kawan ni biasanya dia akan bagilah diskaun. Nak jual dengan orang RM15, tak apalah, aku bagikan kau RM10 je. Itu paling kurang, tuan-tuan. Paling kurang perumpamaan yang cukup sempurna daripada Nabi SAW membuat perumpamaan orang yang berkawan dengan orang yang baik-baik itu diibarat seperti berkawan dengan orang yang meniaga minyak wangi. Sekalipun kita tidak beli dengan dia kerana sebab-sebab tertentu, tetapi kita juga wangi walaupun sementara, walaupun sekejap, walaupun sedikit, kerana hasil daripada wangian yang mungkin disentuh di tangan dia dan sebagainya itu. Maka kita pun sama juga. Bila kita berkawan dengan orang-orang yang baik, kita berkawan dengan orang-orang yang baik, lalu kita juga mungkin kalau kita berkawan, kalau kita ni orang yang tidak sembahyang lah contohnya, kita berkawan dengan orang yang baik yang jenis sembahyang, kita menopang kereta dia ke, apa-apa ke dengan dia ke, lalu cukup masa sembahyang dia berhenti. Dia berhenti. Tapi kalau kita topang kereta dia, takkan kita nak turun, kita pun turun juga dalam masjid. Lalu kadang-kadang kalau ada orang tertentu tu memang dia tak sembahyang juga, walaupun turun dalam kawasan masjid pun dia pergi duduk dekat mana-mana tu. Sudah sembahyang barulah dia mari naik kereta pergi. Kadang-kadang orang itu dia kadang-kadang dia sembahyang, kadang-kadang dia tak sembahyang. Tetapi bila dia berkawan dengan orang yang mari ke masjid, boleh jadi dia sembahyang juga, kerana dia mari kat masjid dah, dia tak sembahyanglah. Kalau dia seorang-seorang bawa kereta ataupun dia seorang-seorang tak sembahyang, tak berhenti. Tapi kerana dia menompang kereta kita, orang yang baik ini, maka dia juga sembahyang kerana mungkin walaupun tidak ikhlas kerana Allah Ta'ala, mungkin kerana malu kat kita lah. Ataupun mungkin kerana peringkat pertama dia tak sembahyang, mari kali pertama dia tak sembahyang, kita sembahyang, dia tak sembahyang, mungkin 2, ketiga, satu hari nanti ataupun mungkin 2, 3, 4, 5 kali dia akan malu. Dia akan malu. Kalau kita pula tanya, saya tengok tak ada masjid tadi, sembahyang kat mana? Dia pun mungkin malu mata juga. Maka mudah-mudahan sembahyangnya peringkat yang pertama itu kerana malu mata kepada kita, ataupun kerana malu kepada kita, ataupun kerana segan, kerana takut kepada kita. Tak apalah, tuan-tuan. Tak apa. Mudah-mudahan kali yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, yang ke-8 dan seterusnya itu akan menjadi satu keikhlasan kepada dia,
Allah Ta'ala campurkan kepadanya. Sebab itu dalam hadis, dalam kitab At-Taqarrubu ilallah, berdapin diri kepada Allah, dalam edisi bahasa Arab. Dia dalam edisi Melayu ada satu, ada dalam edisi bahasa Arab. Dia kata orang yang tak sembahyang ataupun orang yang sembahyang tapi dia mencuri, orang yang sembahyang tapi dia buat dosa, orang yang sembahyang tapi dia buka aurat, dedah aurat, maka jangan sekali-kali kita kata mu tak payah sembahyang, tak apa. Jangan. Nabi larang. Ya. Sembahyang buat apa tak tahu, tak payah sembahyang, tak apa mari nak mencuri ya. Tak buat sembahyang pun judi tak tinggal juga. Nah, arak tak tinggal juga contohnya. Maka jangan kita kata begitu, sebab insya-Allah satu hari nanti solatnya itu akan mencegah ia daripada mungkar yang dia buat. Nah, musaddiqan, dalam keadaan membenarkan firman Allah Taala, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Duduk situ. Maka dengan itu tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah kita sembahyang tapi masih lagi buat maksiat, tak apa tuan-tuan, kita ikhtiar dulu, kita ikhtiar sembahyang tu teruskan. Insya-Allah satu hari nanti Allah Taala akan campurkan dalam hati kita ni rasa benci kepada benda mungkar itu sebagaimana kita benci kalau kita ni dicampurkan ke dalam api. Insya-Allah. Jangan kita kata kepada orang yang sembahyang mencuri tadi, yang sembahyang buat dosa tadi, dengan kata-kata yang sebagaimana saya sebut sebentar tadi. Baik. Lalu perumpamaan yang kedua, kata Nabi, ibarat orang yang berkawan dengan orang yang jahat. Nah, kalau orang yang kurang baik ataupun tak baik, dia berkawan dengan orang yang baik, insya-Allah lama-lama dia akan jadi baik. Saya ketika duduk di luar negara dulu, jarang juga pergi belajar di luar pada universiti. Kita duduk belajar dalam universiti tu ya. Di luar sana banyak lagi tutup guru, alim ulama, syekh-syekh yang datang daripada luar. Dia buat di rumah dia, pengajian di rumah dia. Nah, satu hari saya berkawan dengan ada seorang sahabat ni. Lalu dia pergi mengaji. Saya kata bila waktu pukul 6 gitu, dia pun nak mandi-mandi dah. Saya tanya nak pergi mana? Awal lagi, maghrib pukul 7. Dia kata nak pergi belajar lepas maghrib. Jom lah. Saya kata tak pergi kot. Tapi bila dah 4-5 kali dia ajak, jadi menyebabkan kita rasa malu mata. Untuk peringkat mula-mula, kita rasa malu mata. Kita pergilah dengan sebab malu mata. Tetapi bila kita dah mungkin kali yang ke-10, kali yang ke-20, Allah Ta'ala campurkan dalam hati, rasa suka pula dengan kita mengaji. Menyebabkan kalau dia tak pergi, kita kata pula Allah tak nak pergi. Tak apalah, kita pergilah walaupun kita seorang. Dulu dia yang bawa kita. Tu ibarat tuan-tuan. Dan saya yakin dan percaya seumur hidup tuan-tuan dan puan-puan juga ada pengalaman seperti ini. Saya orang baru. Pengalaman sikit, tuan-tuan orang yang lama lagi banyak pengalaman apa yang saya sebut ini. Baik. Lalu Nabi membuat perumpamaan bagi orang yang berkawan dengan orang yang apa dia? Orang yang jahat. Kalau tadi tu daripada tak baik, dia kawan dengan orang baik, lama-lama dia akan jadi baik. Orang yang baik bila berkawan dengan tidak baik, lama-lama boleh jadi. Boleh jadi dia akan jadi tak baik juga. Contoh yang mudah je tuan-tuan. Kita sembahyang, kita tumpan kereta kawan kita tadi yang jenis tak sembahyang. Kita tumpan kereta dia. Takkan kita nak kata, berhenti masjid, aku nak sembahyang. Lewatlah macam tu macam ni. Akhir sekali dia bila dia terus lalu depan masjid, kita pun pakai begitu. Lama-lama, mula-mula tu kita rasa macam takut, kita rasa macam begitu begini dalam hati kerana tinggal sembahyang. Tapi dah biasa, maka mari perpatah kata hilang bisa kerana biasa. Bila dah biasa dah macam tu, tak rasa apa. Maka Nabi buat perumpamaan orang yang berkawan dengan orang yang tidak baik ini seperti mana? Seperti dia berkawan dengan orang yang ataupun tukang besi. Tukang besi. Sama ada tukang buat pisau, tukang buat keris, tukang buat benda-benda begitu. Maka kata Nabi SAW, kalaupun kamu tidak dapat percikkan besi ke tubuh badan ataupun ke baju kamu. Dia di tengah tepung, gedebung, ketepang tu, tiba-tiba satu anak mercik
dekat baju, menyebabkan baju kita jadi berlubang dan sebagainya. Kalaulah tidak begitu, dia kata paling rendah Nabi kata kamu akan merasa bahan bakar benda yang dia bakar. Dia bakar, dia mari katok depan kita, sekurang-kurangnya kita akan terasa sedikit sebanyak panas. Maka itulah perumpamaan tuan-tuan dan puan-puan, bagi orang yang berkawan dengan orang yang baik dengan orang yang jahat. Lalu Imam Dr. Yusuf Qardawi dalam kitabnya, yakni himpunan kitab-kitabnya, Imam Dr. Yusuf Qardawi mengarang khutbah-khutbah yang dia baca tu, lalu dikarang balik dan dibukukan. Dalam kitab ini dia bawa satu tajuk, dia kata syu'mul maksiyati. Dia kata syu'mul maksiyati, makna bahayanya maksiat ini. Maka kita faham dah tu erti dan makna bahaya tu. Orang yang buat tembok ataupun orang yang buat apa sekalipun, bila dia tengok benda ini bahaya kepada orang ramai, lalu dia letak kun ataupun dia tarik tali, dia tulis bahaya, ataupun jangan mendekati. Kerana apa? Bahaya. Maka begitu juga dengan dosa. Sebab tu saya sebut dah, mungkin di awal pertemuan dulu, tidak ada benda yang paling bahaya dalam dunia melainkan dosa. Dan kita promosi, ada satu syekh, nama dia Syekh Naim Mustafa, dalam kitabnya yang nipis saja, lebih kurang dalam 100, tak sampai 100 muka surat, dia kata tajuk kitab ini ialah 125 sebab untuk mendapat keampunan dan kemaafan daripada Allah daripada dosa-dosa dan maksiat yang kita kerjakan. Sebelum dia membahaskan jalan-jalan ini, maka dia bagi tahu terlebih dahulu mengenai dengan apa itu dosa, berapa bahagiannya dan berapa dia punya bahagian dan jenis dosa. Itu dia bagi tahu satu persatu. Maka tuan-tuan dan puan-puan, berdasarkan kepada kitab ini dan kitab-kitab yang lain juga, termasuk dengan kitab yang ada di hadapan ini, maknanya sebab tu saya sebut tidak ada benda yang paling bahaya dalam muka bumi ini melainkan dosa. Orang lain buat dosa tapi kita angkur dan kita tak cegah, kita tak marah, kita tak tegah, maka kalau satu-satu bala turun, maka kita pun akan terkena sekali. Akan kena sekali. Kerana apa? Kerana kita tidak tegur. Baik. Orang yang mati kerana aksiden, orang yang mati kerana kena tembok, orang yang mati kerana itu dan ini, itu tidak bahaya. Kerana dia tidak masuk neraka kerana dia mati aksiden. Ada tak orang kata begitu? Pernah dengar tak? Tuan-tuan pernah dengar tak? Orang kata, orang ni mati aksiden. Ya, masuk neraka lah dia. Ada tak? Tak ada. Tak ada. Seumur hidup saya ni tak pernah lagi. Baik orang biasa awam ataupun ustaz-ustaz ke tok guru lebih-lebih lagi, saya tak pernah dengar. Bila anak si mati mari berjumpa dengan imam ataupun jumpa dengan pegawai masjid, dia kata, tuan, saya nak jumpa dengan imam. Ada kat dalam. Imam, sekejap ni ada nak jumpa. Kenapa? Saya nak bagi tahu Zuhur nanti nak ada nak mari sembahyang jenazah di sini. Arwah siapa? Arwah ayah. Kenapa? Dia mati aksiden. Allah, berat dah. Masuk neraka lah ayah awak mati aksiden. Tak ada. Tak ada. Mati kena apa? Mati kena elektrik pun tak juga. Mati kena tembok, mati kena apa sekalipun tak ada. Bukan dia yang menyebab masuk neraka. Tetapi yang menyebab masuk neraka itu apa dia? Dosa. Maksiat. Sebab itulah kata Syekh Muhammad Hassan. Syekh Muhammad Hassan ini seorang khutbah di Mesir dan masih hidup lagi sampai hari ini. Dan dia baca khutbah ni bukan setakat di Mesir, di luar, di seluruh dunia. Tuan-tuan boleh tengok dalam rakaman dia. Saya suka dulu di Mesir dulu, banyak beli dia punya khutbah dia. Tajuk-tajuk khutbah dia banyak dan best khutbah dia. Memang baguslah dia punya isi dia tu, kandungan dia. Memang bagus. Dalam khutbahnya pun juga dia menyebut apa yang saya sebut tadi tu, dan saya menakalkan apa yang dia sebut. Begitu juga dengan
dalam kitab yang dikarang oleh khutbah, kitab khutbah yang dikarang oleh Dr. Apa nama ni? Dr. Yusuf Qaradawi ini. Nah, maka fahamlah kita bahawa di sana tidak ada yang lebih bahaya selain daripada dosa. Sebab itulah kita kena promosi bahaya dosa ni. Kita kena iklan bahaya dosa ni. Kita kena sebut bahaya dosa ni. Kerana bukanlah kita sahaja yang menerima balasannya, tetapi dalam dosa-dosa tertentu orang lain juga akan menerima. Mungkin bini anak kita, mungkin ahli keluarga kita, mungkin satu negeri, mungkin juga satu negara, bahkan mungkin juga satu dunia. Tuan tengoklah apa yang berlaku di dunia hari ini. Nah, Allah Ta'ala buat mari satu jenis penyakit C19. Ya Allah. Nah, rumah kita pun susah, orang rumah susah, anak-anak susah, negeri susah. Susah semualah. Semua susah. Nah, nak pergi umrah pun susah. Nah, kena test, lepas tu kena balik, kena test, kuarantin mari Allah sebulan. Nah, Allah Ta'ala hanya hantar satu. Baik, kenapa Allah Ta'ala hantarkan kita tidak tahu. Hanya Allah Ta'ala saja yang tahu. Tetapi ada juga bala yang Allah Ta'ala turunkan itu kerana sebab dosa di kalangan kita. Sebab itu kata sahabat, dia kata tidaklah diturun bala itu melainkan dengan dosa, dan tidak diakab bala itu melainkan dengan taubah. Nah, baik. Jadi pada malam ini saya nak menangkalkan kenapa kita ini kena sangat berkawan dengan orang yang baik-baik. Nah, kenapa? Yang pertama sekali kerana nafsu kita ini susah untuk dikawan. Kerana ketiadaan ilmu kita, kejahilan kita itu menyebabkan kita susah nak kawan. Tetapi bila kita berkawan dengan orang yang baik, lalu dia tegur kita kerana sayangnya kepada kita. Nah, ji, tuan, abang, kakak, tak betul buat begitu, kena buat begini. Kita pun, oh ya ke? Gitu. Nah, baik. Dan orang yang baik ini, kata Yusuf Qaradawi, dia kata orang yang baik itu ialah orang yang mengekalkan dalam kebaikan. Mana hidup dia tu 24 jam, ialah kita nak lari daripada dosa maksiat tu payah sebab kita manusia. Tetapi orang yang hatinya lembut, hatinya bersih, dia kehidupannya itu banyak buat baik daripada buat dosa. Maksud begitu. Maka orang yang sentiasa ataupun orang yang melazimi dengan kebaikan ini, kalaulah kita tak boleh tiru dia 100%. Nah, dia bangun tiap-tiap malam pukul 3 sampai subuh, 3 sampai subuh. Kalau kita tak boleh tiru dia macam tu, kurang-kurangnya kita bangun sebulan sekali, tak apalah mula-mula ni. Nah, lepas tu kita ambil seminggu sekali dan sebagainya. Nah, kenapa? Kerana kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu, tak kisahlah siapa-siapa saja yang melakukan kebaikan. Sebab itu kata Dr. Yusuf Qaradawi, dia kata bagi orang yang melakukan maksiat ini ada kesannya yang tersendiri. Begitu juga dengan orang yang sentiasa membuat kebaikan ini, dia juga ada kesan yang tersendiri. Lalu dia kata ada beberapa kesan bagi orang yang sentiasa melakukan kebaikan. Jadi saya sebut dah tadi, kita nak buat baik dengan nafsu kita yang agak culas, yang agak liar, yang nafsu kita yang kotor ini agak susah. Sebab itu kita diminta supaya berkawan dengan orang yang baik. Maka sesiapa yang boleh melazimi kebaikan, orang yang melazimi kebaikan, dia akan dapat berapa? Dia akan dapat 5 ataupun 6 kebaikan. Kata Yusuf Qaradawi, falil ma'asi atharuha al-wakhimatu fid dunya wal akhirah. Dia kata bagi orang yang melakukan dosa, ini bagi orang yang melakukan dosa. Begitu juga dengan orang yang melakukan kebaikan ini, dia juga mempunyai kesan yang 7. Apa dia? Kata Ibnu Abbas, yaqulu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Lalu berkata Ibnu Abbas yang Allah Taala redalah kedua-duanya, yakni ayah dengan ayahnya itu,
Dia kata innalil hasanati diya'an fil wajhi. Yang pertama, orang yang sentiasa melakukan kebaikan, tuan-tuan dan puan-puan, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, Allah taala berikan kepadanya diya'an fil wajhi, iaitu kalau kita dalam bahasa Melayu ni nurun wa diya'un, kita terjemuh dengan satu makna, iaitu cahaya. Cahaya. Nah, kita sebut cahaya. Baik, tak apalah kita guna cahaya pun tak apalah. Allah Taala campakkan ke mukanya itu cahaya. Tetapi kata almarhum tuan guru saya, dia kata untuk nak menasabahkan dengan muka ini, kita bolehlah letak dengan kata apa? Orang kata letak apa dia? Letak kemanisan pada muka dia. Orang tak comel. Nah, orang tak comel, orang tak putih mana pun, orang tak tinggi segak pun, nah, orang tak hidung macam pun, orang tak ada pun bulu penuh di dada pun. Nah, tetapi bila orang tengok kepada dia tu rasa Allah seronok, rasa tidak. Nah, tapi ada orang tertentu tak kita tengok muka dia jadi serabut kan kita. Kita hak molek tengok muka dia jadi serabut. Nah, ada orang tertentu kita tengok ya Allah sejuknya tengok muka dia. Sejuk tu. Sejuk tu. Siapa dia yang letak? Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, kalau batin kita ini rapat dengan Allah, batin kita ini sentiasa dengan Allah, walaupun kita tak pakai makeup, walaupun kita tak pakai bedak, walaupun kita tidak putih, tetapi Allah Taala campakkan dalam hati makhluk Allah Taala yang lain ini rasa seronok, rasa suka. Dalam hadis Nabi sebut, Allah Taala berkata dalam hadis kursi, apabila seseorang itu kasih, Allah Taala kasih kepadanya, lalu Allah Taala wahyukan kepada malaikat yang ada di langit supaya kasih kepada dia. Dan malaikat di langit akan mengilhamkan kepada makhluk yang ada di bumi supaya kasih kepada dia. Nah, contoh mudah-mudahlah tuan-tuan. Nah, ulama-ulama yang masyhur, ustaz-ustaz yang hebat di kalangan kita di Malaysia ni, tuan-tuan tengok pada hari kematian dia kan. Tengok Datuk Ismail Qamus, walaupun kita kata apa dia, ketika tu musim Covid, tapi dibuka sikit-sikit, ya Allah bertali-tali orang, mari seorang balik, orang ni pula mari, ya Allah. Nah, dan sebagainya. Tengoklah ulama-ulama, tengoklah tutup guru, tengoklah ustaz-ustaz dan orang-orang yang baik di kalangan orang biasa. Dia tidak ustaz pun, tapi dia orang baik. Selalu mari ke masjid, selalu buat jamuan di masjid, selalu belanja jemaah masjid makan. Maka orang-orang seperti ini Allah Ta'ala campakkan dalam hati orang lain rasa serasi dan sayang kepada dia. Kenapa? Bukan kerana tubuh dia tu tak. Bukan kerana muka dia, bukan kerana tubuh dia, bukan kerana hidung yang macam dia tak, tapi kerana kebaikan. Itulah sebabnya kata Dr. Syukurdawi, bagi orang yang sentiasa melazimi kebaikan, Allah Ta'ala akan campakkan ke mukanya itu manis muka, mukanya bercahaya. Nah, ni sekarang ni kita pun bercahaya juga. Nah, suami isteri anak-anak bercahaya tuan-tuan. Tutup lampu je cahaya muka curah je kat muka dah. Nah, betul tak? Nampaknya macam berpengalaman belaka tu termasuk dengan saya dah. Cahaya tu tak jadi tuan-tuan. Cahaya tu tak jadi. Nah, hak ni cahaya di sebelah batin. Allah Ta'ala bagi. Hasil daripada mana? Hasil daripada kesan kebaikan, hasil daripada tahajudnya. Bahkan kelebihan tahajud tu pun kita dah tahu kan. Dan kelebihan tahajud tu. Maka campur semua kebaikan itulah Allah Ta'ala campakkan ke mukanya itu. Kita rasa suka melihat. Apa nama ni? Kalau kita dalam keadaan serabut pun bila tengok muka dia tu jadi macam hilang serabut sekejap. Nah, tapi ada di kalangan makhluk Allah Ta'ala ni bila kita ni tak serabut, tengok muka dia jadi serabut pun ada. Tu tak. Tu tak. Tak termasuk. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua kata Dr. Syukurdawi, wa nuran fil qalbi. Ini yang paling penting tuan-tuan. Wa nuran fil qalbi, iaitu Allah Ta'ala nak cahayakan dalam hatinya. Maksud macam mana cahaya Allah Ta'ala campak dalam hati? Lagu mana tuan-tuan kalau masjid kita ni gelap? Kita ambil situ dulu. Nak bagi mudah faham.
bagaimana kalau kita tutup sekejap lampu ni? Nah, tutup sekejap lampu, mari seorang AJK bagi tahu kepada jemaah semua, sila cari isteri anda. Contoh dah. Ataupun saya ada letak sesuatu benda, dalam tu adalah kita kata duit ke apa ke, siapa yang jumpa maka hak dia. Nah, nak cari payah juga. Cari payah juga. Sebab apa? Sebab tak ada cahaya. Cuba tiga-tiga macam ni. Letak di mana? Senang, kita duduk jauh kita nampak dah. Oh, duduk dalam apa dia sebut tadi dalam botol. Oh, duduk sana nampak dah. Gitu juga dengan hati. Hati kita ni bila dia bercahaya, dia akan terang nampak. Nampak mana? Nampak kebaikan. Nampak kebaikan. Nah, sekejap lagi nak pergi sembahyang Zuhur ni. Sekejap lagi tu nak sekejap lagi. Tu kenapa? Kerana Allah Taala campurkan dalam hatinya cahaya. Dan tuan-tuan dan puan, untuk cahaya ini tuan-tuan dan puan boleh cek dalam suratul Hadid. Dalam suratul Hadid, saya tak ingat dalam ayat yang keberapa, tapi suratul Hadid lah. Dalam suratul Hadid ada Allah Taala menceritakan mengenai dengan cahaya ni. Surah yang ke-57, juzuk yang ke-27, ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12. Kalau Al-Quran cetakan Mekah tu, dia duduk di sebelah kanan. Atas sekali. Ayat atas sekali. Allah Ta'ala sebut apa dia? Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Nah, satu ayat. Ayat yang kedua, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu zuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura, sampai ke ayat. Nah, dua ayat ini Allah buat perbandingan, penting ke tidak penting cahaya. Kita tengok atas dunia sudahlah. Ada orang sini beli rumah, dia kata berapa rumah ni? 2 juta. Oh, tak boleh kurang sikit ke? Boleh 1.8, tapi dengan syarat elektrik kita ambil semua. Nak tak? Elektrik tak ada. Tak boleh sambung elektrik. Nak tak? Kita beli pejabat, kita beli rumah, kita buat taman, semua ada lampu, ada elektrik. Kita beli kereta? Beli kereta dah. Tak puas hati dengan lampu kat depan tu ada 2 dah, lampu bawah 1, lampu atas 1. Tak puas hati yang tu, kita bubuh spotlight lagi. Bubuh spotlight lagi. Nah, bagi anak-anak muda, abang-abang kita yang jenis gila kepada lampu ni, sampai di spot ring tu pun dia bubuh lampu. Kita tak pernah tengok. Saya pernah tengok. Tapi sekarang ni jarang dah tengok. Dulu banyak juga. Di spot ring tu, mana dia berjalan, lampu tu duduk di spot ring. Kita pun tengok, comelnya kereta dia. Nah, kadang-kadang dia bubuh dekat tayar tu, atas tayar tu 4 biji dia bubuh lampu. Kadang-kadang bawah perut dia bubuh lampu. Allahu Akbar. Sukanya kepada lampu. Nak buat apa? Nak cahaya je. Di kereta nak cahaya, di rumah nak cahaya, di mana? Di taman nak cahaya. Di dalam diri kita kena lebih-lebih lagi nak pada cahaya. Maka nak cahaya itu salah satu daripada caranya, kena sentiasa buat baik. Sebab tu kata Yusuf Qaradawi, wa nuran fil qalbi, wa nuran fil qalbi. Allah Ta'ala campurkan ke dalam hatinya itu cahaya. Maka itu gambaran dunia. Dalam ayat surah Al-Hadid tadi, ayat 12 dan 13, Allah Ta'ala menceritakan mengenai dengan cahaya di akhirat. Allah Ta'ala kata, yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Pada satu hari nanti, wahai Muhammad, engkau akan tengok orang mukmin ini sangat bersukaria, bersukahilai dengan cahaya yang ada di tangan-tangan mereka, di belakang, di depan mereka. Kamu akan tengok. Kemudian pada hari yang berduka cita orang munafik, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat. Pada hari orang munafik laki-laki dan orang munafik perempuan berduka cita,
Kerana apa? Kerana mereka tidak ada cahaya. Lalu mereka minta kepada orang mukmin, wahai orang mukmin, tunggulah sekejap, kami nak ikut belakang. Kenapa? Kerana nak menumpang cahaya. Lalu malaikat datang berkata, macam mana? Nuh, ambil di belakang. Qila rji'u wara'akum faltamisu nura. Kamu baliklah ke dunia, balik Nuh, sebab depa-depa ni ambil cahaya ni berada ketika di dunia Nuh lagi. Bukan nak dalam kubur baru nak cari cahaya, dekat nak mati baru nak cari cahaya, tekor-korah sakaratul maut. Dah. Daripada dia akil balik sampailah ke dia nak mati. Dia duduk usaha cari cahaya. Maka bernasabahlah kalau Allah Taala berikan kepadanya cahaya. Nah, bab tu ada doa kan? Orang biasa orang baca dah, Allahumma nawwir qabri wa Allahumma nawwir qalbi wa qabri. Wahai Tuhan, berikanlah cahaya kepada hatiku dan ke dalam kuburku. Tu. Nah, ada tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Al-Hadid itu, tengoklah dengan lebih lanjut, lebih lebar dalam kitab tafsir yang ada di tangan tuan-tuan dan puan. Itu dia kata yang kedua. Yang kedua, wa nuran fil qalbi. Allah Taala campakkan cahaya dalam hati. Bila ada cahaya dia nampak, maka orang mukmin cahayanya itu akan menampakkan akhirat dia. Nah, sementara orang yang bukan mukmin, kafir dan sebagainya, wal iazubillah, dia hanya nampak sekadar dunia sahaja. Sebab tu bila menega, kalau tak ada untung, nak sedekah sikit tak boleh, aku rugi. Timbang kilo tu ngam-ngam je. Lebih tak ada. Saya ingat waktu saya kecil-kecil dulu di kampung, kita duduk jauh dengan bandar. Lalu nak makan ikan ni kena tunggu lori ikan lah mari. Lori jual ikan ni. Bila dia mari dia pasang speaker dia tu. Lauk datang, ikan sampai, lauk datang, kita ikan mari dah. Depa-depa ni menega bila kita beli nak ikan ni 2 kilo, 1 kilo. Depa bagi cukup-cukup je. Akhir sekali kita lalu kok dalam kampung sikit bau busuk. Kenapa? Tengok tu ikan dia buah. Dia sanggup buah. Nak sedekah takut rugi. Tapi kalau buang begitu tak rugi. Tu tuan-tuan. Maka kalau kita orang mukmin tak begitu. Almarhum tuan guru saya waktu saya duduk di pondok dulu, iaitu pak saudara kepada Datuk Dr. Abdul Basit sekarang. Tapi dia dah meninggal dah. Kita anak-anak pondok ini, bila kita nak membeli, kita beli di dalam pondok je, tak boleh keluar. Tak boleh keluar melainkan waktu cuti baru boleh keluar. Hari-hari nak beli duduk dalam tu je, ada dah orang berniaga. Jadi kalau kita nak beli biskut, nak beli gula, nak beli apa, hanya beli dengan tok guru lah. Dan bila kita pergi beli, nak apa dia tu? Kita kata nak biskut ni, berapa? RM1. Dia tak pakai kilo. Ambil cara kampung kan. Kertas tu, dia gulung. Kertas gulung, ambil biskut, nak RM1. Buruh, lipat-lipat RM1. Tak timbang, tak apa. Tapi Masya Allah, tabarakallah tuan-tuan. Waktu hujan tahun 90 berapa ni? Saya berada di pondok tu 89, 93, lebih kurang dalam 91, 92. Waktu itu Protosaga baru keluar. Protosaga merah auto tu kan. Bila kita masuk dia pun naik sikit baru jalan kan. Ketika tu hujan berat-berat, saya ingat tu. Saya duduk tingkat 2. Kelas saya duduk tingkat 2 ataupun tingkat 3. Tengok kereta baru mari. Kereta baru siapa ni? Tengok siapa? Tok guru yang keluar. Ya Allah, tu je menega dia. Pagi mengajar, petang mengajar, tengah hari mengajar, malam mengajar, dan menega untuk anak-anak murid dengan tak pakai timbang, ambil pakai seluk-seluk begitu. Allah, keberkatan menega kerana menega tapi sedekah juga disertakan. Maka orang mukmin dia menega tu menega, maka sedekah juga dia beri. Adapun orang yang bukan mukmin dia menega betul. Siapa nak bagi sekeping pun tak boleh, setengah keping pun tak boleh, apatah lagi 3 keping, masya-Allah. Jadi kalau ada orang-orang yang menega di kalangan kita, berlebih kuranglah. Sebab tu ada lagi satu, tapi masa kita tak dan. Kalau kita nak jadi orang muhsinin dalam perniagaan, kita ni orang meniaga, bagaimana kita nak jadikan kita ini digelar orang yang muhsinin dalam perniagaan? Ini ada kupasan khusus daripada almarhum tuan guru, yang saya pun baru dengar juga. Saya kata Masya Allah, tabarakallah, rupanya begitu keadaannya.
Mana macam mana? Kalau kita ni meniaga, dia kata, ataupun kita pembeli, kita penjual, salah satu daripada dia 6 semua. 6 sifat untuk nak menjadikan orang itu muhsinin dalam bidang perniagaan. Ya, salah satunya berlebih kurang dalam perniagaan. Maknanya kalau orang mari nak jual, nak beli kereta kita lah contohnya, dia minta kurang, lebih kurang tu kita kata bismillah, ambil lah. Gitu. Nah, ataupun kalau kita pula membeli, orang tu pula bismillah, ambil lah. Jangan kita kata, oh tak boleh dah, saya nak sebanyak tu, oh, tak boleh dah, tak boleh dah. Gitu. Maka berlebih kurang dalam perniagaan tu, itu ialah yang pertama, ataupun yang syarat utama juga dalam orang yang berniaga, nak menjadikan diri dia itu sebagai muhsinin dalam perniagaan. Nah, dia ada 6 lagi. Maka tidak semuanya ada 6, ada satu pun cukup dah. Dipanggil orang yang muhsinin dah dalam bidang perniagaan. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada masa nanti kita cuba ambil juga, sebab itu pun bagus juga ideanya. Dan ini yang kedua, yang kedua, wa nuran fil qalbi, iaitu cahaya di dalam hatinya. Yang ketiga, masa kita dah tak mengizinkan dah tu, tak lama dah nak isyak. InsyaAllah kita akan tengok orang yang melazimi berkawan dengan orang yang baik, apakah dia akan dapat. Yang ketiga, insyaAllah kita akan tengok dalam pertemuan yang akan datang, yang baik daripada Allah Ta'ala, yang tidak betul daripada kelemahan kejahilan, kasar bahasa tersilap berbicara, mohon ampun dan maaf. Aku qauli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Innal insana lafi khusr, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u, min qalbin la yakhsha, nafsin la tashba', abdin la yasma', wa na'udzubika min hadha. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah rabbil alamin.